الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه سبحانه وتعالى. Yang dikasihi para imam, para bilal, para siap, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, abang-abang, sidang hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat dan limpahan kurnia-Nya dapat kita berhimpun di rumah Allah Taala pada malam ini dalam majlis ilmu. Allah menyebut berfirman dalam Al-Quran ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Allah berfirman mengatakan, adakah kamu mengira bahawasanya kami menciptakan kamu sia-sia saja-saja wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami suatu hari nanti. Maka Allah beri peringatan kepada kita dalam bentuk pertanyaan. Seperti mana dalam ayat yang lain ada juga Tuhan sebut am hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Adakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk berkata aku beriman sedangkan belum diuji. Allah tanya gitu nak ingatkan kita. Yang tadi Allah tanya kepada kita, adakah kita sangka Allah ciptakan kita di dunia ini sekadar saja-saja dan kita tidak akan dikembalikan semula kepada Allah? Maka tentulah jawapannya tidak. Sangkaan kita pasti iman kita akan dikembalikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kehidupan kita beriman dalam iman kita, akidah kita 100% kita yakin bahawasanya adanya hari akhirat. Dia tak boleh 99%, tak boleh. Dia kena 100%. Bila mana kita yakin benda tu akan jadi, apa yang menyebabkan kita lalai daripada benda yang kita yakin? Mana tu, itulah panggil ghaflah kelalaian, ghaflah jingga, kelalaian seorang tadi. Kelalaian itulah yang menghanyutkan kita tadi. Sedangkan tujuan kita jelas. Sehinggalah orang tu dia sibukkan dengan benda yang tidak pasti, meninggalkan benda yang dia yakini, itulah akhirat yang dia iman 100% tadi. Maka jadilah orang yang mencari dunia semata-mata ini tidak menjadikan dunia untuk akhirat, seperti mana orang yang menghias rumahnya dengan perabot-perabot, mengecat rumahnya, tukar tile, buat tandas, buat dapur, macam-macam. Tiba-tiba kontraktor habaq dah. Setahun sebelum tu rumah ni tak lama nak roboh, dia pun pergi hias. Maka adakah orang ni cerdik? Ini orang tak cerdik. Orang yang cerdik seperti mana kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ni orang yang selalu merenung dirinya, muhasabah dan mempersiapkan diri dia apa yang selepas mati. Sebab hak tu yang confirm
confirm datang pada dia, maka dia persiapkan diri dia. Maka dia ingat tujuan asal dia. Begitulah kita semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Moga-moga kita minta kepada Allah menjadikan kita semua ni di kalangan hamba-hambanya yang selalu beringat dan menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk menyambungkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin, insyaAllah. Baik tuan-tuan, sambung balik dalam kitab kita. Muka surat 7. Surat 7. Muka surat 7. Dia punya kepala dia tu dalam kotak tu daripada dua zat ni. Kepala dia lah. Kita berhenti di mana orang kita berhenti? Tiada ada tu kita berhenti pada dan yang keempat tu, baris daripada atas 1 2 3 4 5 6 7 7 baris yang ketujuh dari atas. Dia dalam Quran tu yang dan bahawasanya tu adalah baris ketujuh dari atas, dan bahawasanya Ta'ala tiada baginya perbuatan yang menyengutui gitu. Nah, baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala a'lam wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Kata Tuan Pengarang rahimahullah, moga-moga dengan ilmu dan keberkatannya memberi manfaat untuk kita di negeri dunia dan negeri akhirat. Dan bahwasanya Ta'ala tiada baginya, bagi Allah tu, perbuatan yang menyengutui akan dia padanya oleh yang lain. Kita masuk baru ni sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah, sifat yang keenam. Sifat keenam lah. Sifat 20 kita mengaji ni tuan-tuan. Untuk apa kita mengaji sifat 20 ni? Nak kenal Tuhan. Antara hikmahnya, kita susun sifat 20 ni, bukanlah makna sifat Tuhan ada 20 saja, bukan. Tentang kita tak boleh faham dulu. Adakah Tuhan ada 20 sifat ya? Tak, tuan-tuan. Sifat Tuhan tidak terhingga. Wallahu alam, tak tahu kita. Tak tahu. Maka 20 kita buat 20 sifat ni. Antara hikmah dia, kalau orang kafir yang tak kenal Tuhan, dia mula tanya, siapa Tuhan kita? Maka kalau dia baca daripada sifat yang 1 sampai 20, dia akan kenal, oh ni Tuhan. Gitu. Oh ni Tuhan. Ni Tuhan, sebab itu sifat yang mengenalkan seseorang kepada Tuhan. Asmaul Husna 99 tu sifat Allah juga. Tapi 99 sifat Allah tu, kalau dibahagi-bahagikan semua duduk bawah sifat 20 tu. Dia akan duduk bawah tu. Sebab itu sifat ketuhanan kita bagi. Sifat yang utama yang 20 tu. Kalau orang kafir tanya, siapa Tuhan kita? Tuhan ni macam mana? Tuhan ni ada ke tak ada? Allah wujud, kita kata ada. Oh ada. Tuhan bila mula Tuhan ni ada? Tuhan qidam, tak ada mula. Tuhan tak ada mula, ada Tuhan ni tak ada mula. Kalau ada permulaan, adalah yang buat. Ada yang mulakan. Tuhan tak boleh macam tu. Kita cerita dah sebelum ni. Kemudian orang kafir tadi, orang tanya, bila Tuhan ni binasa? Kita kata, oh Tuhan tak binasa. Tuhan baqa kekal, sifat ketiga. Kalau Tuhan binasa, Tuhan pun serupa macam kita. Tuhan serupa macam kita, mesti nak ada yang kena buat Tuhan. Tak jadi, itu bukan Tuhan lah. Tuhan yang membuat segala sesuatu. Lepas tu dia tanya, Tuhan ni serupa macam kita? Tak, Tuhan ni mukhalafatuhu lil hawadith. Beza dengan makhluk. Kenal Tuhan tu, beza dengan makhluk. Tak sama dengan kita. Tak sama dengan kita. Lepas tu Tuhan lagu mana dia kata? Qiyamuhu binafsih. Qiyamuhu binafsih. Tuhan ada dengan cara dirinya. Bukan ada macam kita nak kena duduk di atas kursi. Bukan ada nak kena duduk atas aras. Bukan ada nak kena melekat pada sesuatu. Tidak. Tuhan ada dengan cara dirinya. Wallahu alam. Dia Tuhan. Kerana manusia ni tuan-tuan, kita tak boleh brain, tak boleh fikir benda yang kita tak pernah tengok. Tuan-tuan cuba bayang satu benda yang kita tak pernah tengok. Memang tak boleh. Sebab kita tak pernah tengok. Manusia dia buatlah ilustrasi macam mana pun. Ada kalau waktu Isra' Mi'raj, ada di setengah tempat lah, mereka jual gambar ilustrasi buruk. Mereka lukis lah buku kepak lah, bentuk macam apa, unicorn tu. Bentuk macam tu.
Tapi hakikatnya semua yang mereka susun dalam kita kata gambaran ilustrasi tersebut tak lain tak bukan semua benda yang pernah kita lihat. Kepak dia ambil kepak burung bubuh di kuda. Kepala dia tukar kadang kepala kuda belang ke, dia nak kepala rimau ke. Gitu. Dia hanya sekadar apa yang pernah kita lihat kita gabungkan. Kita tak pernah kita boleh ni nak bubuh satu ciptaan, satu gambaran yang di luar sesuatu yang pernah kita lihat. Kita tak boleh. Manusia memang tak boleh buat lagu tu. Jadi bila kita tahu Tuhan tak sama dengan makhluk, ada dengan cara dirinya, maka kita tak boleh bayangkan langsung macam mana Tuhan. Itulah kita. Jadi nak kenal hak kita tak kenal itu kenal lah. Al-ajzu an darkil idrakun. Lemah daripada mengenal Allah, itulah mengenal. Orang kata dah ngaji dah ni, tapi memang tak dapat nak bayang Tuhan lagu mana. Tu kenal lah tu. Kira okey dah. Mengaji tu comel dah. Sebab itulah ulama sedarai. Kemudian orang ditanya lagi, kalau orang kafir tanya lagi, Tuhan ni ada berapa? Tuhan satu ke banyak? Wahdaniyah. Wahdaniyah yang keenam. Tuhan ni esa. Sa saja. Esa tu. Sa lah. Kita kata satu. Allah ni satu saja. Jadi itulah sifat yang keenam kita. Keenam kita nak masuk hari ni tuan-tuan. Sifat keenam ni mungkin tak adalah rumit. Kita nak kena faham konsep dia sikitlah. Sifat keenam ni mudah faham. Kita nak menafikan. Kalau sifat pertama kita nak kata Allah ada. Sifat kedua kita nak nafi Allah ni tak ada mula, no beginning, tak ada mula. Sifat yang ketiga kita nak kata Allah ini tak ada ending, tak ada pengakhiran. Sifat yang keempat kita nak kata Allah ini tak sama macam kita. Tu saja. Sifat yang kelima kita nak kata Allah ini ada dengan cara dirinya. Bukan ada berhajat pada sesuatu, bukan ada duduk di sesuatu. Sifat yang keenam kita nak kata Allah ini bukan berbilang. Betul tak masalah saya sebut sifat-sifat tadi? Semuanya bukan kan? Semuanya bukan. Kalau tuan-tuan perasan, sifat yang kedua qidam sampai sifat yang keenam dia dipanggil sifat salbiyah. Ni istilah sajalah. Sifat salbiyah ni mana apa? Sifat negatif. Sifat kita nak tolak daripada Tuhan. Sifat ni tak ada kat Tuhan. Nak sebut sifat tu tak ada kat Tuhan. Tuhan wahdaniyah, Tuhan tidak berbilang. Tu nak abak tu. Tu jenis sifat tu. Nanti lepas sifat ketujuh ni kita cerita sikit, kita akan masuk sifat qudrah. Qudrah dia sifat lain lah. Qudrah Tuhan Maha Kuasa. Kita tak nafi apa-apa dah. Kita nak abak Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Qudrat. Tu nak abak tu cerita sikit lah. Jadi nak nafi pada sifat ke-6 ni tuan-tuan, bilangan. Bila kita sebut bilangan, makna kata dia lebih daripada satu. Kalau kita pergi kedai, kita beli buah kat kedai, ambil sebiji apple, bawa kat tuan kedai. Bawa kat tuan kedai, ada tuan kedai suruh bincang bilang berapa. Tak ada suruh kita bilang buat seketul je. Cuba bawa 10 ketul tengok. Dia kata cuba bilang berapa. Tak pun dia bilang, kita cuba bilang berapa. Kalau satu orang tak bilang. Makna kata berbilang ini maknanya dua ke atas. Tuhan kita nak menafi berbilangnya pada Allah Ta'ala. Itu makna. Dan dua perkara tentang ingat yang kita nak nafi pada Allah dalam sifat ni. Dua benda. Senang lah, dia macam ilmu tajwid. Tuan-tuan ingat kita baca tajwid apa? Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Yang dalam akidah ni lebih kurang juga. Dia dipanggil kita nak tolak dua benda pada Allah dalam sifat ni. Yang pertama namanya kam muttasil. Kam ni maknanya bilangan. Kam ni bilangan. Muttasil ni serupa macam tadi, bilangan yang bersambung. Kam muttasil ni kita nak tolak pada Allah. Yang kedua kita nak tolak namanya kam munfasil, bilangan yang bercerai daripada Allah. Apa dia bilangan yang bersambung, bilangan yang bercerai ni? Kita nak tolak dua benda ni tuan-tuan. Nak tolak daripada dua benda ni benda kita nak tolak pada Allah. Nak tolak di mana? Nak tolak di zat, di sifat, di perbuatan Allah. Di tiga ni. Dua tolak di sini, dua tolak di sini, dua tolak di sini. Boleh faham tuan-tuan? Kita faham konsep insya-Allah mudah kan. Apa dia kam muttasil, kam munfasil tu? Kalau dalam ilmu tajwid mad wajib muttasil ni, huruf mad berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah.
Kalau mat jaiz munfasil, huruf mat berjumpa dengan hamzah dalam dua kalimah. Serupa dalam tauhid pun lagu tu. Kalau muttasil, ni nak tolak pada Allah ni, nak menafi bilangan yang bersambung dengan Allah. Boleh faham? Bilangan yang bersambung pada Allah. Makna kata kita nak nafi Allah ini pada dirinya tidak berbilang. Kita pada diri kita berbilang. Contoh, mat. Mat nampak macam satu tapi berbilang sebenarnya mat ni. Kenapa berbilang? Bila sebut mat, dia bukan mat lah. Mat ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada jari. Berbilang-bilang pada mat ni. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan tak ada berbilang pada diri dia. Tu maknanya. Kalau orang kata potong ayam lah, minta pergi kedai potong ayam, tak nak kepala, kita buang kepala. Orang potong ayam tu buang kepala. Kepala tu kepala ayam juga. Kaki tak mau, kaki dia buang, kaki pun kaki ayam juga. Semua balik pada ayam juga. Tapi Allah tak ada aku tu. Allah satu. Pada dirinya satu, tak boleh dibahagi-bahagi gitu. Kalau ambil meja ni potong 10. Hak bahagian pertama pun meja juga, bahagian kedua pun meja sampai 10 meja juga. Jadi meja ni boleh bahagi. Berbilang lah meja ni. Tuhan tidak begitu. Tak boleh nak bahagi-bahagi, tak ada boleh kerat-kerat. Mana kata Tuhan tak ada kecil, tak ada besar, tak ada. Tu makna kita menafi bilangan yang bersambung. Mana kata bilangan pada diri Allah tu kita nafi. Yang tu lah, kalau payah nak faham pun, yang kedua ni senang nak faham. Kam munfasil, kita nafi apa? Nafi bilangan selain Allah. Itu mudah faham. Mana kata Tuhan lain. There is no God selain Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Allah saja Tuhan. Nafi Tuhan yang lain. Ni tak duduk, ni diri yang lain kita nafi. Dua Tuhan tak ada, kita nafi. Okey, boleh faham tuan-tuan? Boleh faham? Nak cerita wahdaniyah ni lagu tu lah. Tu pada zat. Kemudian pada sifat kita cerita sebelum ni tuan-tuan. Pada sifat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah kita faham tadi. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita buat contoh yang lebih jelas. Selalu kadang-kadang terguru dia bagi contoh lagu ni. Kalau berbilang pada diri tu, kata kan, kam muttasil tadi lah, kita nafi Allah tak berbilang pada dirinya. Mana kata kalau buku ni dia berbilang. Ni kita tahu buku kan. Helaian pertama pun buku juga, helaian kedua pun buku, ketiga buku, keempat buku. Setiap helaian ni buku. Makna kata ni berbilang, kita ni berbilang, buku ni berbilang. Allah tu bukan lagu tu. Tu mudah faham contoh buku. Contoh buku. Kalau pada sifat pula ni kita masuk. Kita nak nafi Allah berbilang, tidak berbilang pada sifatnya. Makna kata kalau Allah ada sifat kudrat, Allah maha kuasa. Sifat kuasa Allah tu bukan ada dua, bukan ada tiga dah. Ada satu. Dengan satu kudrat itulah Tuhan buat semua. Tuhan buat dunia ni, Tuhan buat alam ni, buat kita ni, satu kudrat tu Allah buat semua. Kalau buku ni, kita ambil buku ni, kita ambil buku ni, kita rasa dia punya kertas dia, apa kita panggil kertas dia ni? Kasak. Kertas dia kasak. Maka kita rasa di sini satu kasak, sini kasak lagi, banyak kasak dia. Kalau kita tangan kita, ni ada kuat tangan kita, ni kuat tangan kiri, ni kuat kaki pula. Kuat kita ni banyak. Kuat Allah satu. Kudrat Allah satu. Dia tak jadi banyak. Satu ni. Tu esanya Allah. Kita kalau manusia, kalau banyak jadi kuat lah. Orang kata kalau himpunan tu ramai, kemas lah himpunan ni. Tapi Tuhan, kalau banyak, tak jadi esah. Tuhan seorang cukup. Kita rasa kuat sebab ramai, sebab kita lemah. Sebab bila seorang, kita Allah tak kuat lah. Bila ramai, kita rasa makin kuat. Allah memang maha kuasa. Jadi tak perlu ramai. Ramai itu bukti pada orang tu lemah. Kita bila kita berhajat pada orang lain, mana? Aku lemah. Allah tak berhajat pada siapa. Bukti kata Allah kuat. Lepas tu dinafikan bilangan pada Allah. Tak ada bilang-bilang pada Allah, tak ada. Begitulah tuan-tuan. Baik. Kemudian kam, sebut kam ataupun kita nafikan berbilang Allah pada diri yang lain. Tadi pada diri Allah tak ada dua kudrat, Allah tak ada tiga kudrat, tak ada empat samak, tak ada. Allah ada satu je, setiap sifat tu Allah ada satu je.
Dan kita nafi juga satu lagi. Tadi kita sebut pada awal, dua nafi pada zat, dua nafi pada sifat. Dua nafi pada sifat ni. Tadi nafi dah satu pada diri, kemudian nafi pula diri yang lain. Kita menafikan tidak ada sesuatu pun yang sama sifat seperti sifatnya Allah. Dan tu kita kata Allah Maha mendengar, ni kita mendengar juga. Lagu mana? Mendengar Allah dengan kita tak sama. Mendengar kita ni Allah jadi sekadar pembuktian kekuasaannya, bukan mendengar yang sebenar pun. Allah nak bukti kuasa dia. Dan kata ulama, Allah nak bagi kita kenal, ni mendengar. Hakikat sama macam Tuhan, tak sama langsung kita. Tuhan kalau sebut dalam kitab Tauhid, Tuhan boleh mendengar sesuatu, bukan mendengar suara. Allah mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu, mana kata kalau kita nak dengar, kita kata kita nak tahu ada telefon, kita kena bunyi orang telefon baru telefon ada telefon. Allah tak gaduh, bunyi Allah tahu telefon tu ada. Tu dengar Allah, tak sama macam kita. Kalam Allah berkata-kata, kita berkata juga. Serupa tak serupa. Kalam Allah tak ada huruf, tak ada baris, tak ada bunyi. Kalam kita ada. Makna kalam kita yang bukan sebenar, kalam Allah yang sebenar. Kita ni Allah jadi sekadar nak membuktikan kekuasaan Allah pada kita. Itu nak habaq kepada kita, tidak ada satu makhluk pun sifat dia serupa macam sifat Allah Ta'ala. Tu pada sifat sebelum ni kita cerita lah. Kemudian hari ni kita masuk pada perbuatan. Ni nak habis, ni nak perbuatan lah. Cerita bab perbuatan pula. Baik, kita ulang sikit tadi. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya Allah tu perbuatan yang menyengutui akan dia, akan Allah padanya, pada perbuatan tu oleh yang lainnya. Dan sekutu ini dinamakan kam muttasil pada af'al. Dan kita nafi juga pada perbuatan Allah. Kita nafi yang pertama, kita kata apa? Kita kata tak ada yang menyengutui akan perbuatan Allah pada satu-satu perkara. Tak ada berkongsi buat dengan Tuhan, tu makna kata. Contoh Allah nak buat bumi, maka tidak ada Allahumma salli ala Muhammad, Allah buat separuh, Allah buat timur, yang lain satu lagi buat yang barat. Tak ada lagu tu, tak ada yang menyengutui perbuatan Allah. Ataupun dalam konteks kita ni kadang-kadang jadi lagu mana? Kita rasa aku makan, Allah bagi kenyang. Bukan dia, bukan begitu. Allah yang buat kita makan tu. Allah yang jadikan kita makan tu, dan Allah juga yang bagi kenyang. Tak ada siapa yang, bukan kita kata kita usaha lah. Memang kita kata kita usaha tu sebab atas jalan syariat. Nanti kita cerita. Kita usaha makan, tapi yang kita nak pegang dalam dada kita ni, tu yang syariat kita buat lah, kita makan, usaha kita. Hak nak pegang dalam dada, hak usaha kita tu Allah buat. Kita makan tu Allah buat, bukan kita makan kita. Nanti Tuhan bagilah kenyang. Tak pun kita kata kita usaha lah, lagi Tuhan izin ada lah. Izin tu Allah, kita buat, kita yang buat. Allah bagi permission jadi, bukan dia. Allah yang buat dan Allah yang bagi jadi, semua Tuhan. Tak ada langsung perbuatan kita. Betul lah, kita faham betul sifat wahdaniyah ni. Kita tak berani langsung nak sandarkan perkara-perkara yang hebat pada diri kita. Tak berani nak sandar. Kita ni orang kata malam semalam bangun qiyamul lail, solat 10 rakaat. 10 rakaat qiyamul lail. Kemudian kita tak cerita kat siapa-siapa pun, tapi kita berasa kemah. Sebenarnya kita sedar itu perbuatan siapa? Perbuatan kita kan, perbuatan Tuhan. Allah yang bagi jadi. Jadi buat apa kita rasa kemah? Apa kita rasa kemah? Sebab tu setengah guru dia kata bahagian syirik juga kita, bila kita rasa kita yang buat. Kita rasa aku rasa hebat. Kita rasa seolah kita yang buat. Maka bahaya, bukan kita buat, Allah buat. Kalau mengaji tauhid, kita kan mudah kita nak ikhlas. Ni Tuhan bagi jadi, Tuhan bagi perbuatan aku ni. Tak belajar dengan kita, betul, tak payah usaha lah. Tak payah usaha lah kalau Tuhan semua bagi jadi. Tu kita kena faham, dia ada hakikat, ada syariat. Kita hidup atas muka bumi ni,
Kita nak ikut apa? Hakikat ke syariat? Nak amal yang mana? Hakikat ke syariat? Nak amal syariat, tapi dalam dada pegang hakikat. Gitu, kena faham. Hakikat ni yang kita mengaji tauhid ni. Hakikat ni. Syariat kita nak pegang. Allah kata rezeki Tuhan bagi. Hakikat lah. Yang sebenar memang rezeki Allah bagi. Syariat kata cari rezeki. Kita duduk bahas. Kenapa? Dah kalau Allah jamin rezeki, buat apa kita pergi cari? Tidak. Kita duduk bahas. Kita duduk bahas lagu tu. Sebab apa kita cari? Sebab syariat suruh. Syariat suruh kita cari. Hakikatnya, kalau kita tak cari, tu juga rezeki kita. Kita cari, tu pun rezeki kita. Mana kata kalau orang tu tak cari, hak tu juga Tuhan letak rezeki dia. Kalau dia pergi cari, hak tu juga rezeki Allah letak. Macam kisah mi rebus kita cerita dulu. Dia pergi nak makan mi rebus kat kedai. Kedai tutup. Dia kata tak ada rezeki. Kawan kata pergi kedai lain. Pergi kedai lain buka, ada rezeki pula. Ada rezeki ke tak ada rezeki? Kita cuba fikir lah. Ada rezeki ke tak ada rezeki? Kita yang tak tahu. Bila tak tahu ikut mana? Ikut syariat. Kita bukan tahu hakikat Tuhan letak rezeki kita banyak mana. Jadi ikut syariat ya. Syariat kita. Lalu pasal apa tadi kita? Bila bab solat malam tu kita pakai hakikat pula. Tak mau bagi riak. Semua ni perbuatan Allah, bukan kita. Dalam beramal tu pakai pula hakikat. Betul tak? Tuan kenapa ada kaedah dia begini. Ikut mana pun kita semua ni nak ikut syariat kan? Syariat suruh apa bila buat amal? Syariat kata kalau buat amal jangan berasa hebat, jangan berasa ujub, jangan rasa kemas. Jadi gunalah apa cara sekalipun supaya kita ni tak berasa kita hebat. Antaranya tu pakai hakikat tadi, Allah yang bagi. Rezeki kita usaha macam-macam ni. Usaha kita lah patut kita nampak. Tapi bila kita Islam suruh apa? Rezeki dapat banyak, tunduk diri, tunduk bagi rezeki pada orang. Maka kita pakai hakikat, semua milik Allah. Semua Allah bagi. Usaha ni pun Allah buat. Maka hati ni mudah nak ikut syariat. Itulah tujuannya. Itu jangan pening. Kita memang semua nak ikut syariat, tuan-tuan. Begitulah keadaannya. Jadi kita nak cerita. Kita ni tidak berkongsi perbuatan dengan Allah. Semuanya Allah buat. Bukan kita tanam padi, Allah bagi tumbuh. Tak. Allah yang buat kita tanam tu, dan Allah yang menumbuhkan padi itu. Semua Allah buat. Tak ada berkongsi. Baik. Itu yang makna yang pertama. Dan sekutu ini dinamakan kam muttasil. Ni kita sebut sebagai kam muttasil. Tak berkongsi pada satu perbuatan. Sambung lagi. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya, lain Allah tu, Ta'ala satu perbuatan atas wajah mengadakan, dan hanya sungguhnya dibangsakan kepadanya itu, kepadanya Allah itu atas kepadanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, perbuatan itu atas wajah kasbin. Kasbin ni makna usaha dan ikhtiar, dan ada perbuatan bagi yang lain atas wajah mengadakan ini dinamakan kam munfasil pada af'al, dan ternafi dua kam ini dengan wahdaniyah pada af'al. Jadi apa dia cerita ni? Kata di sini bahawasanya tiada bagi yang lain selain Allah tu satu perbuatan atas wajah mengadakan, atas wajah mengadakan. Nak habaq ni apa beza? Tadi kita kata tak ada orang yang share perbuatan dengan Allah. Satu benda tak dikongsi antara Allah dan sesuatu yang lain. Tak ada. Allah buat semua. Itu kam muttasil. Kam munfasil pula, tidak ada makhluk, tidak ada sesuatu yang lain yang sama perbuatannya seperti perbuatan Allah. Mana kata perbuatan makhluk ni tak memberi bekas. Tu bahasa-bahasa orang lama sebut tak beri bekas. Mana bagi bekas ni? Kita kalau kita ambil pisau, kita cocok di tanah tu berbekas. Mana kata memberi bekas. Perbuatan kita tak memberi bekas lagu tu. Yang memberi bekas Allah. Perbuatan Allah saja yang memberi bekas. Perbuatan kita sebenarnya atas wajah usaha saja. Kita usaha. Hakikatnya Allah yang buat. Jadi yang kita nak nafi di sini apa? Tidak ada perbuatan sesuatu yang lain sama seperti perbuatan Allah. Tidak ada yang mencipta satu perbuatan yang tak ada. Allah yang buat perbuatan ni. Tak ada contohlah kita kata. Tadi yang pertama tadi kita cerita kongsi perbuatan. Kita tanam, Allah bagi tumbuh. Dalam satu perbuatan tu kita share. Allah sebahagian, kita sebahagian. Itu kita nafi. Satu lagi ini kita nafi. Allah buat hal ni,
Nah, kita pun buat macam Allah juga. Gitu. Itu salah. Nah, Allah bagi kenyang, nasi pun bagi kenyang juga. Ni yang kedua ni. Jadi salah juga. Dua ni kita nafi. Tak ada yang sama perbuatannya seperti perbuatan Allah Ta'ala. Hakikatnya kita ni bukan boleh buat pun. Kita bukan boleh buat pun. Kita ni orang kata atas wajah usaha saja. Hakikat yang bagi jadi perbuatan kita semuanya Allah. Kita tak ada kuasa, tak ada kederat pun nak buat sesuatu. Semua Allah yang bagi. Tapi hebatnya Allah cipta kita ni rasa natural, tuan-tuan. Rasa natural. Rasa lagi nak angkat tangan ni macam kita angkat tangan. Macam saya angkat telefon. Macam saya angkat telefon. Macam tu dengan kehendak kita, dengan perasaan kita nak kita angkat telefon. Kita makan, kita minum. Hakikatnya Allah susun dah semua. Allah buat dah. Tu nak habaq betapa Allah ini maha menguasai atas semua makhluk dia. Seolah-olah makhluk ni rasa kita yang buat, tapi tak, semua tu aku yang susun. Allah yang susun. Begitulah hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Baik, itulah yang nak dinafikan pada kami. Baik, ni yang dikata wajah kasbin tadi tu. Baik, habislah itu 6 kam tadi. Kita nafi 6 kam. Satu lagi pandangan dia nafi 5 kam. Tapi tak apalah kot, tak payah cerita kot. Lagi pening pula dia ada khilaf lagi berapa kita nak nafi ni. Jadi kita ulang nak bagi faham. Sifat wahdaniyah ni nak menafikan bilangan pada Allah. Jadi kita nak nafikan pada Allah ni beberapa bilangan, iaitu kam muttasil, iaitu pada diri Allah. Kam munfasil, iaitu diri yang lain daripada Allah. Nak nafi dua ni. Nak nafi di mana? Nafi pada zat Allah. Ni ingat ya, dua, tiga. Dua ni. Nafi pada diri Allah, nafi pada yang lain dari Allah. Nafi kat mana? Nafi kat zat Allah, nafi kat sifat Allah, nafi kat perbuatan Allah. Lulihlah tauhid kita ni. Comel dah. Kalau kita mengaji hari ni, kita faham memang macam tu dah aku pegang selama ni. Betul dah tu. Kemeh dah lah tu. Tapi baru tahu aku ingat aku makan, Allah bagi kenyang. Tak, makan tu pun Allah buat. Kalau kita baru tahu, mana kita mengaji, alhamdulillah. Dapat tu. Baik. Boleh tuan-tuan. Ni yang wahdaniyah ni lah yang orang kata payah sikitlah pun. Orang kata yang lain sudah ni mudah-mudah boleh kita ceritalah. Yang wahdaniyah ni dia lebih kata uraian dia banyak sikitlah. Istilah-istilah dia. Yang penting kita faham konsep, insya-Allah bolehlah. Baik. Nak azan. Ingat nak habis sifat ni. Biar kita cuba bagi habis. Dan mustahil. Dan mustahil lawannya, iaitu ketiadaan kesanya pada segala yang tersebut, iaitu dalil wahdaniyah Allah Ta'ala bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu, nescaya tiada didapatkan alam ini, dan yang itu batil dengan musyahadah, maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan, maka sabitlah wahdaniyah. Dan apabila sabit wahdaniyah, mustahillah lawannya, iaitu berbilang-bilangnya Allah Ta'ala. Baik, ini cara kita nak buktikan dengan akal kita bagaimana Allah ini tidak berbilang. Kalau orang kafir tanya, apa bukti Allah tak berbilang? Kita cerita ni habis, takkan siapa pun boleh tolak, sebab ni hujah mati. Iaitu apa dia? Apa dalil wahdaniyah dicerita di sini? Jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada beberapa Tuhan itu lemah. Kalau Tuhan ni berbilang-bilang, maka Tuhan yang banyak tu akan jadi lemah. Pasal apa jadi lemah? Cuba kita fikir. Kenapa kalau Tuhan ada dua? Kenapa Tuhan jadi lemah kalau ada dua? Tak boleh ke dua-dua Tuhan kuat? Tidak. Tak boleh ke kalau ada tiga Tuhan, tiga-tiga kuat? Kenapa mesti dia lemah? Kenapa jadi lemah? Kerana tuan-tuan, kalau kita fikir dalam sikit, kita akan fikir. Ni ulama sebut dia ada 6 keadaan. Kita cerita sikit lah. Kalaulah kata dua Tuhan, ada dua Tuhan, dua-dua Tuhan ni muafakat, mana kata mesyuarat sama-sama, bincang sama-sama, tak bergaduh apa. Dan Tuhan pun sepakat nak buat langit. Tuhan A kata aku buat langit timur, hang buat langit barat. Tuhan B buat langit barat. Okey, sepakat, cantik. Itu hang buat
pokok di belah timur, aku buat pokok di belah barat. Cantik, tak ada apa masalah, tak nampak lemah apa lagi. Isu dia bila nak buat benda yang kecil, tak boleh bahagi. Siapa nak buat? Contoh, kalau kita ambil benda kecil, dia ada benda tak boleh bahagi. Contoh, pasir. Bukan pasir boleh bahagi. Titik tuan-tuan, tuan ambil pen tuan-tuan, titik atas kertas. Cuba bahagi tengok titik tu, bagi tu mana. Jadi nak bahagi lagu mana? Tuhan A nak buat mana? Tuhan B nak buat mana? Ataupun partikel paling kecil halus kali tu, nak bahagi ke mana? Tak boleh bahagi dia. Jadi Tuhan A ke Tuhan B nak buat? Nak buat sama-sama tak boleh kecil, tak boleh bahagi. Maka Tuhan A buat, Tuhan B berundur. Lemah Tuhan B. Tak boleh buat. Lemah. Tuhan A je boleh buat, Tuhan B lemah Tuhan B. Ataupun kata ulama keadaan kedua, contohnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan A buat masing-masing. Tuhan A buat timur, Tuhan B buat barat. A akan jadi Tuhan timur, B akan jadi Tuhan barat. Maka lemah juga. Pasal apa lemah? Sebab Tuhan B tak ada kuasa atas Tuhan yang buat barat, tak ada kuasa atas timur. Tuhan yang buat timur tak ada kuasa atas barat. Lemah juga Tuhan. Lemah. Tuhan mana boleh lagu tu? Kena semua dia pilih. Tu baru betul kita kata nama Tuhan. Kalau ada lagi 4 gambaran tu tak ada nak cerita, nak habis dengan masa kita lah. Jadi itulah menyebabkan kita tahu kalau Tuhan ni banyak, maka lemah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan la'akhadha kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun. Kata Allah, mattakhadallahu min walad. Tidaklah Allah mengambil daripada anak. Allah tak ada anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Dan tidak ada bersama dengan Allah ini Tuhan-Tuhan yang lain. Tak ada Tuhan lain dengan Allah. Allah saja Tuhan. Idzan la akhadha kullu ilahin. Kalaulah ada Tuhan lain, maka setiap Tuhan akan menguruskan orang kata urusannya ataupun ciptaannya masing-masing, wala ala ba'dhum ala ba'd, dan akan meninggi satu daripada yang lain. Satu akan menjatuhkan satu yang lain, satu Tuhan ni akan jatuhkan Tuhan yang lain. Sebab apa? Sama-sama Tuhan. Macam kita kata kalau dalam satu Malaysia ni ada dalam satu tempat, ada kita kata dalam masjid kita ni ada 2 pengerusi. Gimana masjid kita kalau ada 2 pengerusi? Satu kata nak tukar kapet, satu kata elok lagi kapet. Lama duduk begitu, tak tahu tukar ke tak tukar. Sampai bila tak jadi. Lepas tu lama ada sebut lagi, kalaulah Tuhan ada 2, mengambil daripada ayat tadi. Maka katakan Tuhan pertama, aku nak buat langit. Mai Tuhan kedua kata, kalau hang buat langit, aku padam langit. Aku hapuskan langit. Tuhan pertama buat, Tuhan kedua padam. Buat balik, padam balik. Buat lagi, buat balik, padam balik. Sudahnya kalau jadi lagu tu, hari ni kita tengok langit, saya ada, saya tak ada. Hari ni tak ada, esok ada. Esok tak ada, hari ni ada. Bertukar-tukar, ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada. Tapi jadi tak lagu tu hari ni? Tak jadi. Jadi dalilnya apa? Tengok tu langit tu. Tengok langit tu. Ada hilang, tak hilang. Mana kata hari ni bukan ada 2 Tuhan. Kalau ada 2 Tuhan zat-zat, Amerika hilang. Lepas tu esok ada balik Amerika, Tuhan buat balik. Lepas tu hilang pula Malaysia, ada pula Malaysia esok. Tu makna hari ni bukti dalil pada kita. Apa yang kita lihat hari ni, alam kita ni cantik sahaja pengurusannya. Mana kata satu saja Tuhan, Allah yang Maha Besar yang menguruskan seluruh alam kita ini. Tak ada yang berbilang pada zat Allah, pada sifat Allah, pada perbuatannya Allah. Inilah buktinya alam ni. Tengok alam ni kita tahu Tuhan satu. Kalau Tuhan banyak, huru-hara hidup kita tuan-tuan. Hari ni anak kita sihat, esok anak hilang, lusa ada balik. Tulat ada 4 orang, tiba-tiba anak terbit. Macam-macam Tuhan ikut suka dia, nak buat apa? Jadi macam itulah tuan-tuan. Jadi itulah sifat wahdaniyah. Kita nak menafikan berbilangnya pada Allah Subhanahu wa taala. Habislah kita tuan-tuan di situ. Bolehlah tuan-tuan minta maaf lah. Tauhid ni memang orang kata berat sikit-sikit lah. Kalau nak banding tauhid ni dengan ilmu fiqh, dengan tasawuf, tauhid ni lah paling berat. Ini sebab apa berat? Nak kenal Tuhan, nak kenal Tuhan. Siapa yang paling besar apa? Quran. Kalau nak baca Quran yang senang susah. Nak istiqamah baca Quran susah. Nak benda mahal ni memang susah dah. Nak kenal Tuhan, kena payah sikit.
maka kita akan kena insya-Allah. Baik, habislah kita tuan-tuan. Minta maaf ambil masa lebih sikit. Yang baik daripada Allah, yang buruk saya sandar pada diri saya yang lemah. Andai ada tersalah bahasa, saya tersilap kata, mohon ampun dan maaf. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadin wa ala alihi wasallam.